الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله في السماء وإله في الأرض. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن يتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر يا كريم ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat mulia, di malam yang sangat barakah ini, kita masih lagi dapat bertemu dan juga dapat bersua muka di dalam madrasah, di dalam surau dan juga di dalam salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi yang sangat baik dan sangat sesuai untuk dilakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Pada malam ini saya ingin mengambil peluang untuk mengambil perkataan Isra' Mi'raj. Walaupun tuan-tuan tak pun mendengar tentang peristiwa ini pada malam tadi, pada malam semalam, tetapi saya nak bawa juga cerita ini sedikit sebanyak, lebih kepada iktibar peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, ataupun maknanya ialah pengajaran yang kita dapat perolehi daripada peristiwa besar ini yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi salah satu daripada mukjizat agung baginda dan tentulah menjadi salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan supaya kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada cerita dan kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isu yang besar daripada peristiwa ini ialah isu tentang keimanan dan akidah. Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang percaya, benar-benar percaya peristiwa ini benar-benar berlaku, benar-benar terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada peringkat awal kita sedia maklum, ramai yang menolak di zaman Rasulullah, ramai yang menolak. Malah ada yang telah mengatakan baginda ini tidak siuman, tidak waras, bila mana baginda memberitahu dan menceritakan peristiwa yang berlaku kepada baginda, kepada umatnya pada ketika itu. Tetapi bagi mana-mana sahabat yang benar-benar beriman, mereka tetap percaya, yakin dengan apa yang berlaku ke atas baginda, yang semuanya bukan kehendak baginda tetapi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan yang telah mengutuskan baginda sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai sebahagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu soal iman merupakan soal yang sangat penting, soal yang sangat mustahak. Dan orang-orang beriman sahajalah yang sentiasa respon tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan berkenaan dengan peristiwa yang besar ini. Sebab itulah Allah Ta'ala bila mana dia mewajibkan amalan dan ibadat, Allah Ta'ala menggunakan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, tidak, tetapi menggunakan kata wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dapat respon? Siapa yang respon daripada ayat ini? Hanya orang beriman sahaja. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada bakaran api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada batu-batu dan juga manusia. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ibadat puasa sebagaimana difardukan orang-orang sebelum daripada kamu agar kamu bertakwa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu ialah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah ke atas orang-orang yang beriman. Semuanya orang beriman. Solat pun orang yang beriman, puasa pun orang yang beriman. Allah gesa kepada orang beriman supaya memelihara diri kita daripada bakaran api neraka. Orang beriman sahaja yang sentiasa respon, yang mengambil pengajaran, mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kepada orang-orang Islam. Sebab terlalu ramai banyak orang Islam di luar sana yang menisbahkan diri mereka itu sebagai orang Islam. Nama mereka Islam, yang menisbahkan, yang telah meletakkan diri mereka itu sebagai orang Islam, tetapi cara hidup mereka tidak Islam pun. Cara pemakaian, penampilan harian, cara pergaulan harian, cara percakapan harian, tidak menggambarkan diri mereka itu orang Islam. Hanya orang beriman sahajalah yang akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan Al-Quran sebagai juru tunjuk atau petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu ayat yang pertama, antara ayat-ayat yang pertama dalam suratul Baqarah, Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ialah orang yang beriman. Orang beriman akan natijah ialah orang yang bertakwa. Maknanya bukan orang Islam yang mendapat petunjuk daripada Al-Quran, tetapi orang beriman, orang bertakwa lah yang sentiasa mencari dan mendapat petunjuk daripada Al-Quran Karim yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah, hidup ni pinjaman, dan kita memang sedia maklum hidup ni memang pinjaman. Hidup ni sifat dia sementara, dan tidak ada seorang pun daripada kita yang semakin muda. Yang ada semakin tu hari bertukar minggu, minggu bertukar bulan dan tahun, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Dan kita merupakan sebahagian daripada makhluk Allah yang sentiasa meningkat usia. Umur kita menjadi semakin tua, menjadi semakin dewasa lebih daripada semalam, dan seterusnya sebelum daripada hari ini dan esok dan lusa, umur kita akan meningkat lebih daripada hari ini. Maknanya tempat yang memang ini adalah pinjaman. Sifat dia sementara. Bila dia sifat sementara, ada tempoh, ada had,
ada ketika dan masanya kita akan musnah, kita akan binasa, kita akan mati, ataupun kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semula menghadapnya, kembali semula kepada pencipta kita yang menjadikan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadat kepadaku. Allah jadikan jin, Allah jadikan manusia untuk beribadat. Apa yang kita buat, amalan yang kita lakukan, kerjaan yang kita lakukan, siapapun kita, pekerja, majikan, orang-orang yang ada gelaran atau orang rakyat biasa, ialah semata-mata nak beribadat kepada Allah. Dan itulah yang kita hadir pada malam ini juga melebarkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima solat kita, Allah terima doa kita, Allah terima zikir kita, tahmid, tasbih atau istighfar, tahlil yang kita buat, yang wajib yang kita buat, yang sunat yang kita buat. Kita harap semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala terima, maka natijahnya hasil adalah hasil yang sangat baik kepada kita. Allah Ta'ala akan memberikan rasa tenang, Allah Ta'ala akan mencukupkan nikmat Dia kepada kita. Allah Ta'ala akan menjadikan kita sentiasa rasa gembira dengan apa yang kita dapat. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu syukur kepadaku, la in syakartum, kalau kamu syukur kepadaku, la azidannakum, nescaya akan kutambahkan nikmatku kepada kamu. Wala in kafartum, tetapi ingat, kalau kamu kufur, ingkar, menyalahgunakan nikmat ini, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Betul-betul azab Allah ni syadid, bukan main-main untuk diberikan kepada orang yang ingkar syukur. Lawannya ingkar ialah menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada aspek kurniaan nikmat dan juga rezeki Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita sedia maklum semua itu, dan Allah Ta'ala pastinya akan menanya balik apa yang telah kita kerjakan satu hari dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mubarakan kita dah mengambil keberkatan daripada Isra' Mi'raj. Dan saya juga tidak berhasrat untuk mengulang balik semula apa yang tuan-tuan dah dengar daripada penceramah pada malam semalam. Tetapi saya dah mengambil keberkatan malam ataupun di bulan Rejab di penghujung ini untuk kita mengulang balik semula beberapa buah hadis yang pernah kita baca satu ketika dahulu, pernah dibaca dan kita baca selalu. Dan malam ini kita baca lagi agar mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan sebab kita mengulang balik tutur kata mulia yang keluar daripada mulut makhluk yang paling mulia, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. An Amr bin Maimun Al-Audi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin wa huwa ya'izuhu, daripada Amr bin Maimun Al-Audi radhiyallahu anhu qala, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lirajulin, kepada seorang sahabat, kepada seorang lelaki, wa huwa ya'izuhu, bertujuan nak beri nasihat. Nabi nak beri nasihat. Nasihat ini Nabi beri pada salah seorang sahabat baginda, dan Nabi nak nasihatkan kita juga dan pada semua umat manusia yang ada zaman dulu dan zaman kini sampai hari kiamat, agar kita mengambil nasihat ataupun mengambil tausiah daripada nasihat yang telah diberikan oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqtani khamsan qabla khamsin. Hadis yang sangat masyhur, iqtani khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara. Ambillah, rebutlah 5 perkara. Qabla khamsin, sebelum datang 5 perkara yang lain. Ini hadis yang masyhur yang kita dah selalu sebut, yang kita baca, dan tuan-tuan dah sedia maklum tentang arti dia, terjemahan dia.
syababaka qabla haramika. Syabab ni sebelum muda, qabla haramika sebelum kamu tua. Kita alhamdulillah, walaupun kita bukan lagi muda tapi masih lagi sihat, masih lagi boleh solat dalam keadaan baik, masih lagi berselera makan, masih lagi ada selera dan nafsu dalam sebuah sedi menunjukkan kita sihat. Tubuh badan kita okey, akal fikiran kita waras, semua ada. Maka ini berpunca daripada syababaka, muda, qabla haramika sebelum kamu tua. Sebab semasa bila kita dah tua, bermakna Allah telah menarik nikmat muda kita, Allah menarik nikmat kekuatan, Allah menarik nikmat segala kesihatan masa muda, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita zaman tua. Dan kita ulang balik, tidak ada seorang pun daripada kita yang semakin muda. Kita akan semakin tua daripada hari dan minggu dan bulan dan juga tahun. Dan kita semakin tua, bila kita semakin tua, kita semakin meninggalkan dunia ke belakang dan kita menuju ke kubur kita. Dan bila mana kita sedar bahawa kita akan menuju ke sana, berarti kita perlulah membanyakkan amalan kebaikan, kebajikan, agar mudah-mudahan kita selamat daripada kemusnahan dan juga daripada huru-hara sama ada dalam kubur kita ataupun di yaumul mahsyar kelak. Wa sihhataka qabla saqamika. Sihat kamu sebelum kamu ditimpa sakit. Sihat sebelum sakit. Sihat biasanya dinisbahkan dengan zaman muda. Muda biasanya sihat, sihat biasanya muda. Tapi tak semestinya orang tua tu sakit, tak semestinya orang muda tu sihat. Tetapi dinisbahkan dengan kesihatan ialah zaman muda, dinisbahkan dengan kesihatan ialah usia yang muda pada ketika. Dan bila dia sihat, maka dia akan lakukan apa sahaja yang orang sakit tak boleh buat. Apa sahaja orang sakit tak boleh buat, maka dia akan buat zaman mudanya. Dan zaman muda merupakan ujian bagi manusia, sejauh mana dia menggunakan usia muda untuk melakukan kebaikan. Jadi kita tak ada jadi sebagai orang hari ini yang masuk dalam pertandingan pertandingan warga emas tu. Kilauan emas. Namanya memang cantik, kilauan emas. Rupanya emas ini ialah satu gelaran ataupun satu pertandingan yang dibuka kepada orang-orang tua yang tak sempat menyanyi zaman muda dulu. Maka zaman-zaman nak mati dia makin jauh daripada surau masjid, jauh daripada ibadat. Lalu diberikan peluang dan ruang bagi dia untuk dia melakukan amalan-amalan yang menjauhkan dia daripada agama dia, iaitu dia terjebak dalam hiburan dan juga nyanyian. Jadi bila mana ada peluang, dia masuk, dan ini merupakan fitnah yang besar kepada orang-orang tu, orang-orang warga emas yang sepatutnya dia menggunakan waktu saki bagi umur dia untuk membanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla faqrika. Kaya kamu sebelum kamu fakir, miskin. Kita mampu untuk menikmati segala apa yang tidak boleh dinikmati oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin. Kita ada kenderaan, kita ada rumah, tempat kita berlindung, kita ada rezeki untuk, kita ada wang untuk membeli makan minum yang enak-enak, kita ada rezeki wang untuk kita besarkan anak kita, sekolahkan anak kita daripada sekolah rendah, menengah dan masuk peringkat IPTS atau IPTA. Ini adalah ghina, ini adalah kekayaan al-ghani, kekayaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang mungkin di luar sana banyak lagi orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Malah sunnah Nabi dan Rasul-Rasul yang ada adalah terdiri daripada mereka yang susah, mereka yang miskin. Jarang benar Nabi daripada kalangan orang-orang kaya. Yang kita dengar seorang Nabi bernama Nabi Sulaiman diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk pemerintahan yang sangat besar, tetapi sesuai dengan zamannya, sebab dia berhadapan dengan suasana yang sedih.
Tetapi kebanyakan Nabi biasanya fakir, miskin. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pun dia adalah seorang Nabi yang sangat miskin. Bajunya koyak, jubahnya carit, dijahit, ditampal olehnya sendiri di tempat yang koyak dan perlu ditampal berkenaan. Malah walaupun baginda ni mempunyai kunci khazanah dunia, boleh minta, boleh mohon kepada Allah Ta'ala untuk minta khazanah dunia, emas boleh dikeluarkan oleh Allah, tetapi baginda memilih untuk menjadi hamba yang fakir, bukan menjadi rasul seorang raja, tak, jadi rasul yang miskin. Sebab baginda tak mahu orang-orang yang ikut jejak baginda, sunnah baginda atau ikut ajaran baginda sebab terpesona dengan kekayaan dan kemewahan yang dipaparkan oleh baginda kepada mereka. Wa faragaka qabla sughulika, masa lapang sebelum kamu sibuk. Kita alhamdulillah, kita tidaklah terlalu sibuk. Kita masih punya masa untuk beribadat, untuk solat berjamaah. Kita masih punya masa untuk kita bersedekah. Kita masih punya masa untuk buat kebaikan yang kesibukan kita tidak jadikan alasan untuk kita meninggalkan solat berjamaah, untuk meninggalkan sembahyang, untuk meninggalkan perkara-perkara baik, untuk meninggalkan ibadat kepada Allah. Sebab kesibukan itu juga merupakan anugerah daripada Allah, sebab ujian Allah kepada kita. Macam mana, bagaimanakah kamu gunakan masa dan uruskan masa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hayataka qabla mautika, dan akhir kali hidup kamu sebelum mati ini kamu. Semua yang di atas, semua di atas, syababaka, sihataka, ghinaka wa faragaka, ialah benda-benda yang ada dalam hidup kita. Kalau kita mati, semua tak ada syabab lagi, tak ada sihat lagi, tak ada kekayaan lagi. Waktu hidup ni Allah Ta'ala beri semua yang kita hendak, bagi membolehkan kita menikmati kehidupan dengan baik, sementara menunggu Allah Ta'ala panggil kita kembali ke tempat kita dicipta, iaitu daripada tanah. Ini 5 perkara yang Nabi sebut sebagai satu nasihat, sebagai satu nasihat kepada sahabat Nabi, dan juga nasihat kepada kita, agar kita mengambil iktibar bahawa kita dapat semua. Kita syabab, kita sihat, kita ghina, kita faragh, dan kita masih hayat, kita masih hidup. Dan selepas ini, maka kita akan dapat haramika, kita akan dapat saqamika, kita akan dapat faqrika, dan kita akan dapat mautik. Semuanya akan Allah Ta'ala beri kepada kita bersama ketika dan masa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kehidupan merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, yang sebelum ini kita mendengar orang itu dah mati, orang itu telah meninggal dunia. Dan kehidupan nikmat, dan kehidupan juga ada ujian kepada kita. Kalau kita lihat kembali, refresh balik semula peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, Allah Ta'ala tunjukkan kepada baginda berbagai-bagai peristiwa besar yang kita sedia maklum. Dan peristiwa ini adalah gambaran kehidupan umat baginda, bukan gambaran kehidupan umat Nabi-Nabi sebelum daripada kita. Gambar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambaran kehidupan orang-orang yang baik, gambaran akibat orang-orang yang tidak baik. Semuanya Allah tunjukkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar baginda menyampaikan pada sahabat, pada orang ramai, dan pada selepas daripada itu sampailah kepada hari kiamat. Sebab itulah isu Isra' Mi'raj ialah isu yang berkaitan dengan iman, dengan takwa. Kita dengar cerita, kita dengar kisah ini, tapi apakah kesan pada iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yasba'ul mayta salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid yasba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Ini pun hadis yang pernah kita baca dalam surah ini juga. Apa Nabi kata? Yasba'ul mayta salasatun,
ikut mayat itu 3 perkara. Ambil yang satu, orang diusung oleh orang hidup ke kuburnya. Yang usung tak, yang diusung ialah kita ke atas keranda, yang ikut kita 3 perkara. Fayarji'u isnani, balik semula ke rumah 2 benda. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan tinggal satu je akan bersama-sama kita sampailah di padang mahsyar. Yang sebab ahli keluarga ikut kita. Kalau kita suami, isteri, anak kita ikut kita. Jiran kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, siapa-siapa yang kenal kita akan ikut. Sebahagiannya ke kubur kita. Wa malu, dan harta benda akan ikut kita. Kereta yang kita guna, akhirnya digunakan untuk mengangkat jenazah kita. Apa yang ada pada kita, baju ataupun kain yang ada, digunakan untuk membalut jenazah kita. Semua ada harta kita. Wa amalu, dan amalan kita. Yang ikut kita keluarga, yang ikut kita harta, dan ikut kita juga amalan kita. Fayarji'u ahluhu, maka keluarga kita akan balik. Lepas dikebumikan kita, dibacakan talqin, maka baliklah ahli keluarga kita. Anak isteri akan balik, suami akan balik, jiran-jiran akan balik, sahabat akan balik. Yang tinggal, yang harta pun akan harta pun akan balik. Wa yabqa ma'ahu amalu, bersama-sama kita kelak adalah amalan kita. Inilah yang akan tinggal bersama kita kelak dalam kubur sebagai peneman, dalam kubur sebagai sahabat, dalam kubur sebagai cahaya yang akan memberikan cahaya, yang akan memberikan keterangan pada kita kelak ialah amalan kita. Nabi menyebut al-asfiyah wal Quran yashfa'ani lil 'abdi li sahibihi. Quran dan juga puasa akan bersyafaat kepada ahli dia, kepada yang berpuasa dan juga yang baca Al-Quran. Inilah amalan kita yang akan teman kita kelak. Apa dia? Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita laksanakan, jadi teman yang akan menemani kita, dan sekaligus nanti akan jadi bodyguard kita. Sebab itu ada riwayat mengatakan kelak amalan yang baik ini akan diterjemahkan oleh Allah dalam bentuk orang. Maka kita pun tanya, man anta, awak ni siapa? Ada kawan sebelah kita, man anta, awak ni siapa? Maka orang tu mengatakan, ana amalukas salih, saya ni adalah amalan kamu yang baik-baik. Dulu kita pernah buat baik, sembahyang wajib kita tak tinggal, yang sunat kita buat, kita mengaji Al-Quran, dan tak lupa kita bersedekah. Kita banyakkan amalan ini. Amalan inilah yang akan jadi bodyguard kita. Dan bila mana datang malaikat munkar dan nakir untuk tanya kita kelak, dia akan mempertahankan kita. Dia tak benarkan kita bertanya kepada kita. Akhirnya kita selamat daripada soal munkar dan nakir. Bila selamat dari soal munkar dan nakir, dan selamat dan kita sampai pada dunia. Jadi amalan ini dalam masa kita hidup. Bila dah mati, semua ni tidak akan boleh kita buat lagi. Sebab Nabi sebut apa? Ad-dunya darul aman wa la hisab, wal akhiratu darul hisab wa la aman. Dunia merupakan negeri tempat kita beramal, tiada hisab. Buat amalan tidak akan dihisab, tak akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Hitung, tetapi kita tak maklum hitungan itu bentuknya macam mana. Walaupun dah dimaklumkan tentang pahala dan ganjaran dari Nabi SAW. Tidak ada satu amalan pun Nabi menyembunyikan ganjaran pahala. Diberitahu tentang ganjaran, diberitahu tentang kelebihan berpuasa gini, diberitahu. Bertasbih, diberitahu ganjaran. Bertahmid, beristighfar, dimaklumkan tentang ganjaran sebagaimana disebut. Kalimatani hafifatani 'alal lisan wa thaqilatani 'alal mizan. Dua perkataan yang sangat ringan pada sebutan lidah, tetapi berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Simple, very simple sebutan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Thaqilat, khafifatan 'alal lisan. Sangat mudah dan ringan sebutan pada mulut.
Wa saqilatan, tapi timbangan atas mizan kita amat berat. Allah Ta'ala beri pada kita satu amalan yang sangat mudah kita lakukan sebagai shortcut, jalan mudah, jalan singkat untuk kita dapat syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita istiqamah dalam amalan ini. Tuan-tuan dirahmati Allah. Hadis yang ke-seterusnya. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadamin 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmizi. Ini juga hadis yang kita pernah baca. Daripada mana sumbernya? Kita mesti ke hadis. Jilid yang pertama tentang iman, bab tentang iman. Cerita tentang iman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadamin 'abdin yaumal qiyamah. Tak akan berganjak mana-mana kaki hamba. Dari riwayat lain min qadami ibn Adam, dan kaki anak Adam. Tak akan berganjak ke mana-mana. Ke mana-mana bila? Hari kiamat kelak. Tak boleh bergerak dan tak mampu nak bergerak. Bila? Yaumul qiyamah. Hatta yus'ala an arba'. Hingga ditanya tentang 4 perkara. Apa soalannya? An umri, tentang umur. Fima afna. Fima dengan apa? Pada apa afna dihabiskan umur tu? Fima afna. Pada apa dihabiskan umur tu? Pada maksiatkah? Ataupun pada ibadatkah? Pada kebaikankah? Ataupun pada kejahatankah? Ini semua Allah akan tanya. Dan bagi orang-orang yang beriman, dia akan respon dengan hadis ini. Dia akan melakukan kebaikan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Mudah. Saya dengar daripada lepas atau daripada radio itu. Kalau sekiranya kita diinterview, kita nak bekerja, namun satu pekerjaan kita dipanggil temuduga, dan sebelum temuduga tu telah dimaklumkan tentang bab ni ialah bab yang akan ditanya oleh temuduga. So kalau kita dah maklum macam mana kita punya study kita, dan tentu kita akan study, fokus kita tak akan lari punya. Sebab ini ialah soal kerja, soal rezeki, soal gaji, soal hidup dan mati kita. Dalam bab agama ini Allah Ta'ala dah maklumkan tentang soalan-soalan yang akan ditanya oleh Allah, yang akan ditanya oleh malaikat. Malaikat akan interview kita kelak. Apa yang akan interview kita tentang marabuka, tentang marabuka, marabuka. Bukan man rabbuka. Dia baca marabbuka. Minum ada roh. Marabbuka diambil guna. Marabbuka. Siapa Tuhan kamu? Bukan min alif. Minum roh. Marabbuka. Siapa Tuhan kamu? Ini soalan ataupun soalan yang akan diinterview kita. Bila kita tahu ini soalan, so kita study betul-betul. Study tentang Allah, study tentang sifat-sifat Allah, study tentang larangan Allah, suruhan Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab ini soalan Allah. Kata ulama, malaikat muka tukang tanya, malaikat nakir tukang hentam. Seorang tanya, seorang hentam. Jawab, lepas tak jawab kena hentam. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Di manakah kiblat kamu? Apa kitab kamu? Apa agama kamu? Siapa saudara mara kamu? Ini soalan yang dalam matematik tak ajar. Ini soalan dalam kimia, biologi, fizik. Dia tak akan tanya. Habis tanya mana? Tanya dalam pengajaran, dalam bab agama, dalam bab fardhu. Saya sebut pada anak-anak murid saya, kalau matematik ni sangat penting, satu subjek yang very important. Semua mak bapak akan hantar anak dia ke tuition matematik, tuition biologi, tuition kimia, tuition ni.
Tapi jarang mak bapak yang hantar tuition anak dalam pelajaran pendidikan Islam. Tak ada pun. Bukan kerana malah zero. Tak ada. Tapi agama ni nanti akan tanya oleh malaikat dalam kubur. Malaikat akan tanya pada kita, Muhammad, daripada dua berapa? Qala Jibril, kata Jibril kata, kau baca sifat 1 apa sifat 10 cepat. Jibril kata, kau tak tanya mana itu. Kalau itu pun soalan, itu subjek yang nak pakai di dunia pun begitu kita tekankan, apatah lagi subjek yang akan ditanya oleh malaikat, oleh Allah pula. Jadi kita tekankan. Soal sembahyang menganak kena ambil 3. Soal tutup aurat kena ambil 3. Sebab dunia ni adalah soal yang akan selamatkan kita kelak daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama juga Allah kata tak umur fi ma'afna, pada apa kamu habiskan? Pada kebaikan, pada kejahatan, atau apa? Wa an ilmi, tentang ilmu dia, fi ma fa'ala, ada tak beramal ilmu tu? Orang yang ada ilmu agama beramal tak macam saya? Kita cakap amal ke tidak? Ini semua Allah akan tanya saya, dan semua Allah akan tanya kita tentang ilmu yang kita peroleh dari segi amalan kita. Fima fa'ala, amalan ilmu kamu tu macam mana? Sebab hari ini orang yang banyak ilmu tak semestinya dia faham. Tak semestinya dia faham agama, walaupun itu ada ilmu. Dan orang yang faham, dia ada ilmu. Tapi tak semestinya orang ada ilmu tu dia faham. Jadi kita yang faham sikit-sikit, kita beramal. Dan banyak pun orang-orang Arab yang bahasa Al-Quran dalam bahasa mereka kan. Yang dalam WhatsApp yang kita tengok tu tengah berjoget, lelaki usul perempuan, tiba-tiba dia telan oleh bumi. Tengah berjoget satu kelab malam, satu tempat pasir. Yang lelaki pikul, yang perempuan tak pakaian tak apa-apa, bertiba boom telan oleh bumi. Kecoh dalam masuk begitu. Tu di negara Arab, orang yang memahami Al-Quran. Quran turun dalam bahasa mereka, dalam bahasa mereka, tapi amalannya macam mana? Fi ma fa'ala, macam amalan mereka. Jadi kita orang Melayu yang tak reti bahasa Arab, tapi pegangan agama orang Melayu ni lebih jauh daripada orang Arab. Cuma kita lebih sentimental dengan orang Arab. Kita anggap orang Arab semuanya orang yang hebat. Tapi sebenarnya orang Arab ada juga yang hancur, yang kacau bila dalam agama dia orang, walaupun Quran ialah bahasa mereka. Sebab kita sebut tak semestinya orang yang faham atau orang yang ada ilmu tu dia faham. Dia memahami agama, tetapi bila dia faham, maka dia ada ilmu pada asal walaupun sedikit. Wa al-mali, tentang harta dia, min aina iktasabahu, daripada mana dia dapat? Punca rezeki kau halal ke tidak? Punca rezeki kita halal ke tidak? Daripada mana kita dapat? Wa fi ma anfaqahu, dan pada apa anfaqahu, dibelanjakan harta benda. Dapat baik, kita dapat cara halal. Belanja halal ke tidak? Ada kena mengena dengan kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan, orang yang paling hampir dengan kita ialah orang yang paling layak menerima nafkah daripada kita. Anak-anak kita, mak ayah kita, ni kaum kerabat yang hampir dengan kita. Pada mereka inilah kita patut lebihkan belanja kita pada dia. Anak-anak belanja sekolah jangan berkira, isteri untuk belanja jangan berkira, sebab rezeki kita cakap sabut untuk dia mana. Jangan lupa beri pada mak ayah kita, sebab banyak memberi pada mak ayah, Allah akan tampak rezeki tanpa kita sedar. Sebab itu dipanggil sebagai zakat. Apa zakat? Zakat ni artinya tazkiyah, bersih. Tazkiyatul mal, tazkiyatul nafsi, bersihkan harta kita daripada bercampur dengan harta yang milik orang, dan bersihkan jiwa daripada kedekut bakhil. Sebab itu dipanggil sebagai zakat. Sedekah, memberikan harta kita kepada orang walaupun tak wajib sedekah. So zakat sedekah yang wajib, atau lain daripada itu merupakan sedekah yang tidak wajib. So min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, daripada mana kamu dapat, dan pada apa dibelanjakan. Ini soalan yang Allah akan tanya kita. La tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah,
hatta yus'al an umri fima afna wa an ilmu wa an ilmi fima fa'ala wa an mal min aina iktasaba fima anfaqahu. Dan last sekali wa an jismi fima ablahu, dan tentang jisim, jasad dia. Kita atau badan kita hari ini diberikan segala nikmat dalam bentuk tubuh badan. Mata yang very clear, telinga yang sangat sensitif, kulit yang sangat tegang, kulit yang sangat putih, cantiknya. Fima ablah, pada apa ablah digunakan? Kekuatan tubuh badan, kesihatan panca indera, kewarasan akal fikiran, ilmu yang diperolehi digunakan untuk apa? Ablah untuk apa? Sampai kepada apa? Digunakan untuk apa? Ini 4 perkara. Yang balik, yang pertama tentang umur, yang kedua tentang ilmu, yang ketiga tentang harta, yang keempat tentang tubuh badan kita. Allah tanya semua. Dan bila Allah tanya, kita kena study betul-betul. Kita kena kaji betul-betul setakat mana kita menggunakan benda-benda ni. Umur kita digunakan untuk apa? Ilmunya, harta benda kita, dan akhirnya jasad kepada kita digunakan untuk apa? Allah akan tanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampunkan segala macam kesalahan kita yang berpunca daripada benda ni. Umur kita berpunca daripada ilmu, berpunca daripada harta, dan berpunca daripada jasad yang kita salah guna satu ketika dahulu. Nak terbaik, nak sempurna memang kita tak mampu. Tapi mudah-mudahan kita tak mampu sebab jahil kita, sebab ketidakmampuan kita. Allah Ta'ala akan ampun, Allah Ta'ala akan balas dan kebaikan yang kita buat dengan diberikan pahala. Sembahyang yang kita buat dijadikan sebagai kafarah, diberikan sebagai diampunkan dosa kita. Sebab itulah dalam satu hadis yang disebut mamin muslim, tidak ada salah seorang pun daripada orang-orang Islam disebut yang ditimpa nasabin wasabin, kesusahan, hazanin, kepayahan, kesedihan, wala bisyaukati, walaupun dengan satu tusukan duri, illa kafarah, melainkan benda-benda itu menjadi penghapus, penebus dosa bagi kita semua. Kita menerima musibah dalam bentuk anak kita dijadikan ujian pada kita, isteri ujian pada kita, suami uji pada kita, semua ujian. Dan tiap-tiap satu ni bila teruji, kita sabar, kita syukur, maka Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kita macam tu kecuali mengampunkan dosa kita. Kalau ada dosa, kalau dosa tak ada, Allah Ta'ala akan tambah pahala dan menaikkan darjat di sisi kita. Orang Islam, orang mukmin yang ditimpa pelbagai kesusahan, kepayahan, kesedihan, kekurangan, semuanya merupakan ujian daripada Allah dan diberikan keampunan kepada Allah kepada kita. Maknanya jangan kecewa bila kita sedih, bila kita ada masalah. Sebab ini semua menjadi kafarah, penghapus dosa. Sebab kita punya banyak dosa, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dalam pelbagai cara, sama ada dalam ibadat yang kita buat ataupun dengan kesusahan yang kita dapat. Semuanya adalah bersifat rahmat daripada Allah, iaitu memberikan keampunan kepada kita. Tuan yang dirahmati Allah, bila mana Nabi singgah di Masjidil Aqsa, Nabi bertemu dengan seluruh Rasul-Rasul dan Nabi sebelum baginda. Dan pada ketika itu Nabi Rasul menunggu siapa yang akan jadi imam mereka. Lalu Allah Ta'ala mentakdirkan memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, yang jadi imam kepada Nabi dan Rasul yang sebelum daripada dia. Selepas selesai solat, semua Nabi ini disebut dalam satu riwayat mencerita tentang nikmat Allah beri pada mereka. Nabi Adam cerita tentang nikmat Allah beri pada dia, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim cerita tentang nikmat. Dan bila semua Nabi selesai, Nabi Muhammad cerita tentang anugerah nikmat Allah bagi pada dia. Nabi kata, ana habibullah wala fakhr. Aku ialah kesayangan Allah, tapi aku tak nak berbangga. Aku ialah pemberi syafaat, tapi aku tak nak berbangga. Aku merupakan orang yang utama syurga, wala fakhr, tapi bukan untuk berbangga. Nabi sebut nikmat satu persatu.
Yang nikmat ini tak diberikan kepada Nabi-Nabi lain kecuali baginda Nabi Muhammad. Tapi dia kata wala fakhar, bukanlah berbangga. Ini ialah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dan dalam Quran Allah menyebut ada Nabi yang lebih daripada Nabi-Nabi sebelumnya. So Nabi kita lebih. Sebab tu riwayat menyebut bila malaikat Jibril menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai satu garisan, Nabi tak lagi diiringi oleh Jibril, dipanggil sebagai Sidratul Muntaha. Sidrah ataupun Sidrah, satu tempat yang pada titik itulah yang mana-mana makhluk sampai Muntaha, penamat. Walaupun tempat tinggi, mustawa a'la, yang maha tinggi lagi. Dan Jibril kata, wahai Muhammad, kamu teruskan. Nabi mengatakan, takkah sahabat nak tinggal sahabat? Wahai Muhammad, di sana ada lapisan cahaya yang sangat banyak. Kalau aku melepas satu saja, badanku akan terbakar dan hangus. Disebut dari riwayat, Nabi melepasi 70,000 lapisan cahaya, bertemu dengan Allah Ta'ala yang maha cahaya. Sebelum bertemu Allah, Nabi melepasi 70,000 lapisan cahaya. Yang malaikat Jibril tak boleh lepas walaupun satu lapisan cahaya. Malaikat Jibril tak boleh lepas walaupun satu lapisan cahaya. Tapi Muhammad lepas sampai 70,000 lapisan cahaya nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada masa itu Muhammad dan Allah bercakap dan memandang wajah masing-masing. Hanya mereka, hanya Nabi dan Allah Ta'ala sahaja. Dan pada ketika itulah Allah Ta'ala memberikan solat 50 waktu kepada baginda, dan sekaligus diberikan kepada umat baginda untuk dikerjakan sebagai amalan yang wajib daripada Allah Ta'ala. Lalu turun Nabi, jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa ni adalah seorang Nabi yang hanya bercakap dengan Allah, tapi tak dapat bertemu Allah secara langsung. Dan Nabi Musa suka bertemu Nabi Muhammad sebab dia suka bertemu dengan Nabi yang wajah dia memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Musa mengatakan, wahai Muhammad, pergilah berjumpa Tuhan kamu semula, minta diskaun, minta kurang solat ni. Aku yakin umat kamu memang tak boleh buat. Aku dah cuba untuk umat Bani Israel yang kuat dan gagah perkasa, tapi mereka tak boleh buat. So Nabi pun naik turun, dikurangkan. Tiap naik turun 5 waktu. Jumpa Nabi Musa sengaja meminta Nabi Muhammad berjumpa Allah, sebab dia, ulama memberitahu ini ialah peluang Nabi Musa untuk memandang wajah manusia yang memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dia sendiri, Nabi Musa, tak mampu nak memandang Allah. Dia cuma mampu bercakap dengan Allah. Tapi Muhammad bercakap dan memandang zat Allah yang maha agung. Dan Nabi Musa sengaja suruh Nabi Muhammad sebab dia suka berjumpa Muhammad, sebab Muhammad adalah orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia dan akhirnya mengatakan, akulah balik dah segan dah. Nun di atas sana Allah Ta'ala berfirman, untuk umat kamu 5 waktu solat. Walaupun 5, tapi pahalanya seperti 50 waktu solat dia bangun. Walaupun 5, tapi ganjarannya ialah seperti 50 waktu solat. Walaupun 5. Itu amalan dari segi nisbah bilangan solat. Kalau pahala, Allah kita tak boleh hitung. Tak boleh hitung tentang pahala. Sebab Allah mengatakan 5 waktu yang kita dapat ini merupakan perantaraan antara Nabi Muhammad, antara ini ialah dia melibatkan Nabi Musa AS. Sekitar dapat 5 waktu ini antaranya ialah perantaraan Nabi Musa, suggestion daripada Nabi Musa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi menceritakan waktu Isra' dia, Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sedang bersolat dalam kubur dia. Nabi Musa sedang solat. Hanya Nabi Muhammad seorang aja yang mengenal pasti secara tepat di manakah makam sebenar Nabi Musa AS. Yang manusia tak mungkin. Dan Nabi mengatakan, aku boleh tunjukkan kepada kamu di manakah lokasi kubur Musa yang paling tepat.
Aku nampak dia sedang beribadat ketika aku Isra dan Mi'raj dalam kubur. Dan sebut juga oleh ulama, Isra Mi'raj antara masjid ke masjid, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hubung kehidupan kita tak lekang daripada masjid ke masjid. Maknanya bagi orang yang tak suka masjid dan surau, boleh jauh sangat daripada sunnah Nabi dan Rasul. Bila jauh dari sunnah Nabi dan Rasul, jauh daripada Allah Ta'ala lah. Sebab itu disebut hadis yang itu sunnah. Kita ini kita tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullah yawmal qiyamati fi zillihi yawma la yuzilla illa zilluh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'ah, 7 gunungan, 7 jenis manusia, yuzilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah. Yuzil ni makna bayang, yang akan dinaungi oleh Allah, jadi VIP Allah Yaumal Qiyamah, di hari kiamat kelak, fi zillihi, di bawah lembayangan Allah, rahmat Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada sebaran naungan melainkan naungan daripada Allah Ta'ala. Tiada sebaran naungan melainkan naungan Allah. La zilla illa zilluhu, tidak ada sebaran naungan melainkan naungan rahmat daripada Allah. Sebab itu tuan kita dapat datang sebagai rahmat Allah. Wala fakhar, jangan bangga sangat. Kita boleh bersembahyang, kenapa? Birahmatillah, dengan nama Allah. Wala fakhar, jangan bangga. Kita boleh berjemaah dengan nama Allah. Wala fakhar, jangan bangga. Kita boleh hadir majlis ilmu, jangan bangga, dengan rahmat Allah. Kita boleh datang, kita boleh sembahyang, kita tak ada sebarang kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Melainkan semuanya adalah kekuatan ihsan daripada Allah, rahmat daripada Allah. So syukurlah. Dan tak boleh menghina orang yang tidak boleh hadir macam kita hadir. Jadi kita berdoa agar dia Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah Ta'ala pusing hati dia untuk dia hadir juga macam kita. Dia hadir juga macam orang lain. Mudah-mudahan ni tak lama lagi bila Ramadan dekat, hampir dia akan datang, insya-Allah. Kalau tak datang juga, tak dapatlah dia nak nolong. Datanglah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat untuk dia dan kita juga. Dengan juga rahmat datang mendekati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang pertama, al-imam adil. Imam yang adil, yang saksama, yang menggunakan pangkat dia, jawatan untuk memberikan kebajikan kepada rakyat, menolong rakyat, membantu rakyat, bukan mendera, bukan mengganggu rakyat, dan bantu, tolong, berhabiskan harta benda dia demi rakyat semata-mata. Bukan mentakkan diri di kelas tersendiri, bukan jadi pemimpin sahaja, dia mesti lebih kaya daripada rakyat. Dia mesti lebih besar rumah daripada rakyat. Dia mesti ada jet sendiri. Tak. Dia mesti menggunakan segala harta yang ada pada dia dan menteri-menteri yang dia pimpin untuk bantu dan tolong rakyat. Itu al-imam adil, pemimpin yang adil. Bukan imam solat saja, pemimpin yang adil. Kalau kita suami, kita pemimpin pada suami, isteri, anak-anak. Kalau kita seorang pengetua, kita memimpin guru-guru kita dan murid-murid kita dekat sekolah. Kalau kita majikan, kita pimpin pekerja-pekerja kita. Inilah al-imam. Kalau adil, dia merupakan ranking nombor 1 di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak sebagai VIP nombor 1. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatir rabbi. Syab, orang muda. Nasya'a, dia berjalan.
fi ibadati Rabbi, hidup dia dalam keadaan beribadat pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Berjalan dengan ibadat. Ibadat bukan sembahyang sahaja. Semua seperti yang dia buat, kelakuan dia, perkataan dia, ialah ibadat. Ulama mengatakan apa itu ibadat? Ma yuhibbullah wa yaradahu min al-aqwal wal af'al huwa al-ibadah. Itu ibadat. Ma yuhibbullah, apa yang Allah suka, wa yaradahu, dan apa Allah redha, min al-aqwal, daripada kata, wal af'al, dan juga perbuatan, itu ibadat. Ulama juga mengatakan al-hasanat, semua kebaikan ialah ibadat. Semua kebaikan ialah ibadat. Dan bila dikebaikan di ibadat, maka natijah adalah pahala kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada siapa-siapalah, orang muda, orang tua, nasya'a fi ibadat Rabbi, hidup dia sentiasa beribadat kepada Allah, maka orang ini adalah rezeki nombor 2. Golongan yang kedua, wa rajulun qalbuhu ma'allakum fil masajid, lelaki qalbu, hati dia. Al-qalbu ni ialah makhluk yang boleh berbolak-balik tuan. Kejap suka, kejap tak suka, kejap benci, kejap sayang, kejap marah. Qalbu sifat dia berbolak-balik. Sebab tu kita doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati. So al-qalbu bermakna membolak-balik, boleh berubah dalam satu masa yang singkat, boleh berubah daripada jahat kepada baik, daripada tak nak kepada hendak, daripada kafir pada beriman, dalam sekelip mata sahaja. Dan hari ini Allah Ta'ala beri kita iman, minta Allah Ta'ala katakan iman, jangan terbalik ke hati kita ba'da idh hadaitana, selepas Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Wa rajulun, lelaki, qalbu, hati dia mu'allakun, sentiasa ada kaitan, ada tautan, fil masajid, dalam masjid-masjid Allah. Sebab masjid Al-Haram, Al-Aqsa itu masjid, ialah masjid. Minal Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Palestin, Nabi transit di Palestin juga di masjid. Bermula daripada masjid, transit ke masjid, berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tidak akan aman kalau tidak kenal masjid. Hidup tidak akan berkat kalau tidak kenal masjid. So perjalanan kita daripada rumah ke masjid ini dapat pahala. Masjid maknanya tempat sujud. Kita boleh panggil surau kita di masjid, sebab tak ada dalam istilah surau, tak ada dalam kamus. Saya dah tanya dah share Google, dia kata tak ada. Share Google sendiri kata tak ada. Share Google kata tak ada, tuan-tuan. Kalau share Google kata tak ada, kita memang tak ada. Carilah dalam Google, dia surau, tak ada translation daripada maktab mana surau itu. Tapi ada madrasah, ya mawjud. Masjid mawjud, ada. Musalla mawjud. Musalla lebih kecil. So ini masjid. Bila mana tempat ini yang dibina, didirikan 5 waktu sembahyang, maka dipanggil sebagai masjid dan boleh iktikaf dalam ini. Melainkan masjid jami', itu tak boleh. Itu masjid yang didirikan sembahyang Jumaat. Kita masjid boleh iktikaf dalam ni, sebab dalam ni didirikan sembahyang waktu, boleh iktikaf. Dan tapi tak boleh buat solat Jumaat sebab bukan masjid jami'. Yang jami' ramai. Itu kata sebahagian daripada ulama. Ini masjid buat sujud. Sujud kepada Allah. Kita buat solat subuh sampai ke isyak tiap-tiap hari. Maka inilah tempat sujud kita pada masjid. So qalbuna ma'allakum fil masajid. Hati kita ada tautan, ada pertanyaan yang apa ke masjid Allah. So suka datang masjid, apa lagi bila capek dah bangun suka datang. Dulu sakit dari kita, sekarang pun tak termelakkan. Alhamdulillah. Datanglah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lagi ramai. Sebab oleh kemewahan yang surah kita ada, yang mungkin tak ada pada surah-surah lain. Dan ini sebahagian dari usaha kita untuk menaikkan status rumah Allah, untuk upgrade pada rumah Allah.
tak nak rumah Allah dipandang sepi, leket, kotornya. Nampak surah sebut macam nampak kubur, tak nak. Nampak je surah nak pergi, nak lihat, nak hadir, dan tentu nak beribadat di dalam. Mudah-mudahan mereka yang ada kaitan dengan majlis ini, surah ini, yang pasang kipas, yang wiring, yang pasang sistem TV, pasang kabel, semuanya ada sahabat di sisi Allah Ta'ala. Bukan sikit, banyak. Kita tak mampu nak kira. Allah Ta'ala tak tunjuk depan kita pahala tu berbunyi-bunyi, tak ada. Kita tak nak bunyi, kita nak lebih daripada tu. Sampai ke langit yang ketujuh pahala itu. Yang kita nak lebih tinggi nilai nanti atas mizan alam lima kita. Dan mudah-mudahan orang-orang yang ada kemahiran tertentu, dia telah memberikan kemahiran untuk melengkapkan surah ini, untuk kesesaan kita. Tanpa mereka surah kita tak akan apa-apa. Yang bersihkan, yang pasang kapel, yang pasang kipas, yang pasang lampu. Bukan satu kerja yang mudah. Nampaknya tuan-tuan, dulu tuan-tuan tengok terganga je dia. Hari kita lalu hapus, tuan terganga, susah berbulan-bulan terganga tuan-tuan tengok. Tapi dalam proses terganga tu banyak perbincangan yang kita buat. Harga kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Apatah lagi masa tu hampir ngaji ST, banyak dia punya bicara yang tak dimaklumkan pada tuan-tuan sebagai rakyat, apa sebagai ahli Quran. Kami AJK ni tahu susah ada menangis sebab kami nak supaya orang ahli Quran tak meletakkan surah kita darjat yang hina, sedangkan kita dah usaha sungguh-sungguh. Hasilnya macam mana? Dilihat cantik kita dari sebelum dia cantik, hati yang begitu terseksa, hati berusaha seksa nak menyiapkan. Hati AJK terseksa nak menyiapkan. Dan sebab banyak kata-kata sumpah yang sampai ke telinga dia bila melihat surah kita dalam keadaan tak terurus pada keamanan. Alhamdulillah sihat, ada buat siap kemudahan. Allah Ta'ala bagi pahala bagi mereka yang ada kaitan, dan kita pun Allah Ta'ala bagi pahala sebagai terimarah surah dengan program-program yang lain. Warajulani tahabba fillah, dua lelaki tahabba, yang saling suka menyukai, dia saling sayang menyayangi fillah, untuk Allah. Kita bertemu tuan-tuan, kita bukan rajulan, kita ramai bukan berkurang, tapi ramai lelaki-lelaki tahabba yang bertemu, yang berkasih sayang fillah, kerana Allah SWT. Ijtama'a alaihi, berkumpul kerana Allah, waftaraqa alaihi, dan berpisah kita kerana Allah. Warajulun, lelaki yang da'athu, diajak imra'atun oleh seorang perempuan, zata munsibin yang kaya, wa jamalin dan cantik, illa nasiha, untuk wajah dengan dia. Faqala inni akhafullah, lelaki itu kata inni akhafullah, ia takut kepada Allah Ta'ala. Kita belum Allah uji dengan perempuan, tuan-tuan. Jangan minta Allah uji, jangan minta Allah uji, dan jangan buka ruang. Sebab fitnah bagi lelaki zaman ini ila imra'ah ila perempuan. Fitnah bagi lelaki ila perempuan. Suaranya, cara jalannya, pakaiannya, ini semua fitnah bagi kita. Yang mungkin terpesona dengan mereka. Sebab tadi disebut pada Abu Zar 21 nasihat pada Abu Zar. Wahai Abu Zar, antaranya ialah jangan khianat. Digunakan oleh orang apa jangan khianat? Antara khianat ialah khianat seorang suami pada isteri dia, memandang perempuan lain, tertarik pada perempuan itu dan membelakangkan isteri itu. Khianat. Allah Ta'ala uji kita dengan kemampuan kita. So jangan minta Allah uji kita dengan perempuan, sebagaimana Allah Ta'ala uji kita dengan duit dan harta yang mana. Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimalu
ma tunfiqu yaminuhu. Lelaki yang sedekah, yang berikan sedekah, akhfa secara sembunyi, hatta sehingga ta'lamu shimaluhu, la ta'lamu, tangan kiri tak tahu, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang kanannya bagi. Menyembunyikan sedekah, menyembunyikan kebaikan yang dibuat, tak dimaklumkan, tak dibuka, tak disebutkan, maka orang ini juga mendapat layanan yang baik daripada Allah. Wa rajulan zakarallaha khalian fafadat ainah. Lelaki yang ingat kepada Allah khalian, waktu sunyi sepi, fafadat, maka mengalirlah ainah, air matanya, menyesal kejahatan yang dia buat, merayu Allah tak ampunkan dosa dia, maka dia menangis, maka air mata ini merupakan air mata keampunan. Semua disebut lelaki. Syabun, pemuda, lelaki. Rajulun, lelaki. Warajulani, lelaki. Warajulun, lelaki. Rajulun, semua lelaki. 7 tu semuanya lelaki. Kenapa? Ar-rijal qawwam 'ala nisa. Lelaki pemimpin kepada perempuan. Lelaki jadi pemimpin pada diri dia, pemimpin kepada keluarga dia, pemimpin kepada masyarakat dia, pemimpin dalam amal ibadat. Semua imam pun lelaki. Tak ada imam perempuan kecuali kalangan perempuan sahaja. So kita orang lelaki tuan-tuan, semua atas kita atas satu jemaah batin. Banyak tanggungjawab lelaki. Dan bila kita banyak tanggungjawab, maka Allah Ta'ala soal kita juga banyak. Mudah-mudahan antara kita dengan pasangan kita masing saling-saling redha meredai. Bukan saja dia minta redha kita, kita juga minta redha pasangan kita. Sebab sangat banyak amanah yang Allah bagi pada kita sebagai suami dan ayah yang kita tak dapat nak sempurnakan. Bila kita tak dapat nak sempurnakan, ada bengkak dalam hati dia, maka dosa bagi kita. Bengkak, dia pernah rasa, isteri pernah rasa, anak pernah rasa, dosa kita. So minta ampun, minta redha, ya abang minta redha awak. Minta redha awak kalau ada amanah tanggungjawab saya tak bahasa sempurnakan, minta maaf. Sama macam dia juga, minta maaf pada kita. Tanpa redha kita, dia tak akan masuk syurga. Tanpa redha isteri kita, tak akan mampu ke syurga tuan-tuan. Sebab ada banyak amanah kita tak mampu. Isteri tolong kita dalam mencari rezeki. Kerja, isteri bekerja, kita mampu kerja. Padahal berdosa bagi suami kalau dia tak bekerja. Sebab tanggungjawab asasi bagi cara nafkah ialah suami. Kalau suami tak buat, dia telah mengabaikan tanggungjawab yang utama, itu mesti nafkah. Dia berdosa. Tapi kalau isteri tidak bekerja, itu servis perkhidmatan dia kepada kita. Bila dia tolong kita, kita yang tolong dia dalam urusan rumah tangga dan anak-anak. Sebab itu isteri tak wajib masak-masak. Isteri tak wajib pun masak. Isteri tak wajib bersihkan rumah. Isteri tak wajib pun. Sebab kewajipan mereka nombor 1, layan suami. Tak nanti ini sama-sama. Lain itu tak wajib. Bila tak wajib, maknanya suami kena consider. Kita kena consider. Kita dengan dia consider. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dengan dia. Sebab kita boleh timbang rasa antara kita dengan dia. Tentunya dirahmati sekali, ini kesimpulan daripada yang kita dengar pada malam semalam. Kesimpulan yang kita boleh buat tuan-tuan, fasa yang pertama dipanggil Isra', perjalanan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nabi lihat beberapa tempat sebagai transit Tayyibah ke Madinah. Madian tempat kelahiran Nabi Musa, Bukit Tursinan tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah. Satu lagi Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ulama-ulama
Dia mengambil dalil kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu di tempat-tempat ini. Contohnya bertemu transit tempat nama Baitullah, tempat lahir Nabi Isa alaihi salam. Rupa-rupanya mengingati Maulid Isa, mengingati tempat lahir Nabi, masa lahir Nabi, satu benda yang besar penting. Kalau Allah Ta'ala transitkan ataupun menemukan Nabi Muhammad dengan Baitullah, tempat lahir Nabi Isa alaihissalam, jadi kita pun kena tahu bila Nabi lahir, kenapa Nabi lahir, di mana Nabi lahir, hari apa Nabi lahir. Penting bagi kita, walaupun tidak ada dalil yang khusus. Sebab kita buat program Maulid Maulid Rasul, tarikh kelahiran Nabi, tempat Nabi lahir, dibesarkan oleh kita. Kenapa? Sebab ini antara perkara yang ada dalam iktibar Isra dan Mi'raj. Sampai Masjidil Aqsa, Palestin, dan sanalah Nabi ditunjukkan oleh Allah Ta'ala tentang gambaran kehidupan dunia yang baik dan juga yang tak baik, dengan azab yang mereka akan terima dan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada mereka yang baik-baik. Dan Allah Ta'ala menaikkan Nabi Muhammad ke langit yang pertama. Di sini bagi dia temu dengan Nabi Adam alaihissalam. Bila Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam mengatakan, selamat datang wahai anak yang saleh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai anak yang soleh. Sebab Nabi Muhammad ialah anak dia, keturunan manusia, sama macam dia. Dan begitulah yang kedua, Nabi Muhammad jumpa Nabi Yahya dan Isa. Dan Nabi ini bila jumpa Nabi Muhammad, selamat datang ya Nabi yang soleh, wahai Nabi yang soleh. Nabi Adam, wahai anak yang soleh. Nabi lain, wahai Nabi yang soleh. Yang ketiga, Nabi jumpa Nabi Yusuf alaihissalam dengan kecantikan wajahnya. Dan begitulah yang keempat, Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Yang tu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ini ditemukan. Dan semua langit Nabi diiringi oleh Jibril. Dan tiap-tiap langit ada pintunya. Riwayat menyebut Nabi Jibril ketuk pintu langit yang pertama. Ada penjaga malaikat. Penjaganya di kalangan malaikat. Lalu malaikat kata, siapa? Ni Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Dah diutuskan ya. Ahlan wa sahlan wahai Nabi yang soleh. Malaikat sebelum Nabi Muhammad naik ke langit, ada riwayat mengatakan mereka tak maklum tentang kunjungan Muhammad ke sana. Dan mereka sentiasa menunggu, bilakah Muhammad nak datang menuju kita. Seolah-olah amat merindui Muhammad. Sebab itu bila Nabi Muhammad dah sampai dengan tamu, mereka ahlan wa sahlan. Ya Nabi yang saleh, wahai makhluk yang soleh, Nabi yang soleh, hamba Allah yang soleh. Ucapan pada malaikat perjalanan tamu sampai langit yang ketujuh. Dan langit yang ketujuh inilah Allah tunjukkan keindahan makhluk di langit, keindahan kerajaan Allah di langit. Sampailah satu tempat Sidratul Muntaha, satu tempat yang tak boleh dilepas oleh mana-mana makhluk illa Muhammad, melainkan Muhammad Muntaha, penamat pada semua makhluk. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Jibril untuk bertemu dengan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Yang riwayat menyebut Nabi melalui 70,000 lapisan cahaya. Yang kalau Jibril melepasi satu daripadanya pun, Jibril yang akan terbang ke abad hangus. Nabi Muhammad boleh melepasi 7/1, malah 70,000 lapisan cahaya. Bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdepan antara mereka, bercakap, dan Nabi memberikan anugerah, iaitu solat. So solat ini merupakan hadiah, tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Mi'raj hamba kepada Allah ialah sembahyang. Bila mana kita meninggalkan solat, kita tak memutuskan mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni muqimah solat, ialah orang-orang yang mendirikan solat, mengambil zuriat dan anak-anak kita macam tu juga.
Dan bukan saja kita boleh solat, tapi Allah istiqamahkan kita dalam solat kita. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa gembira hendak melaksanakan solat walau di mana kita berada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa setakat inilah sahaja untuk pertemuan kita pada malam ini. Ini ialah ulang kaji kita untuk tajuk-tajuk kita dah bincang sebelum ni. Hadis yang kita tunjukkan juga hadis yang kita dah pernah lihat. Cerita Isra Mi'raj juga cerita yang kita pernah lihat, tapi dia berkaitan dengan isu akidah, isu iman. Hanya orang beriman sahajalah yang sentiasa respon dengan ayat-ayat Allah. Dan Allah memanggil orang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi orang beriman sahajalah yang dapat petunjuk daripada Allah dan dapat hidayah dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan subhanahu wa ta'ala. Silakan. Depan. Tentang peristiwa jadi saya pernah dengar salah satu sebab mengapa peristiwa ini dijadikan Allah kerana Allah menguji iman, keimanan umat tersebut. Jadi bila Allah balik, ada orang Islam yang itu adalah ujiannya kepada Islam. Jadi saya nak tanya Ustaz, soalan saya, apa pula ujian kita di hari ini? Misalnya adakah mulut-mulut yang luar berlaku macam ada dikasih itu sebagai ujian. Jadi kita peristiwa tak ada orang lagi yang akan pergi nak belajar ni. Jadi berubah Ustaz tentang soalan tadi Ustaz, saya pernah dengar satu soalan orang alim cakap, antara soalan yang bertanya tadi dan selain yang Ustaz cakap tadi, apakah yang kita buat untuk Islam dan apa kamu buat bila Islam dihina, dan apa kamu buat untuk menjadikan Islam itu sebagai undang-undang Islam sebagai Islam. Sekian, terima kasih. Soalan yang kedua saya kata wallahu alam. Soalan kedua tu saya kata wallahu alam, sebab saya tak jumpa hadis. Kalau ada jumpa hadis berikan pada saya. Okey, soalan yang pertama apa yang Haji tanya, soalan yang pertama ialah kalau zaman Nabi dahulu ada orang murtad. Dan bila Nabi turun ke rumah Ummu Hanif, sepupu baginda. Ummu Hanif pada masa itu masih lagi belum beriman. Dan Nabi kata, wahai sepupuku, aku nak sebarkan benda ni kepada masyarakat Mekah. Ummu Hanif kata, jangan. Dan tentu mereka akan mendustakan kamu. Tak nak pun hebatkan mereka. So memang tekaan terlihat Ummu Hanif memang tepat. Ramai yang tak percaya dengan berita Nabi Muhammad. Yang dah Islam pun mereka murtad sebab mereka tak percaya tentang apa yang Nabi cerita tentang Isra dan Mi'raj. Boleh sampai lagi ke-7, boleh pergi sampai ke Masjid Al-Aqsa. Logik tak logik. Dan ramai yang murtad daripada kalangan orang Islam pada masa itu pun ramai yang murtad. Baik, sekarang ni apa pula? Itu zaman itu, sekarang kita semua terima Isra Mi'raj ialah peristiwa yang berlaku pada Rasulullah dan dapat roh dan juga jasad. Kita terima dan tidak ada yang menolak pun. Tapi penolakan kita sekarang ialah menolak tentang hadiah daripada Allah dalam bab solat. Maklum kita solat ini merupakan perintah Allah Ta'ala kepada Rasulullah yang Allah jemput sendiri, jumpa dia di alam langit sana untuk beri hadiah solat, supaya manusia ni jaga solat, supaya manusia ni gembira dan sebab dapat hadiah daripada Allah dalam bentuk solat. Tapi hari ini manusia meninggalkan solat, tak hargai hadiah yang Allah Ta'ala beri, yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Susah payah Nabi Muhammad berjuang untuk memastikan umat begini melaksanakan solat. Akhirnya di hujung di akhir zaman ramai umat baginda yang tidak melaksanakan solat. So penolakan kita sekarang ialah penolakan amalan solat, tak menolak Isra dan juga Mi'raj. Sebab semua orang cerita Isra Mi'raj
terima Isra Mi'raj, tapi itu penolakan kita sekalian menolak ibadat solat yang menjadi isu penting atau yang menjadi matlamat utama. Allah Ta'ala menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sisinya, itu untuk menerima hadiah atau menerima ibadat solat. Syukurlah tuan-tuan, kita ialah orang yang sentiasa solat. Dan pada permulaan sembahyang 50 waktu banyak, akhirnya dikurangkan walaupun jadi 5, tapi seolah-olah kita buat 50 waktu. Dari segi bilangan solat, pahalanya hanya Allah yang tahu. Banyak macam mana, hanya Allah yang tahu. Kalau hanya bertasbih pun pahalanya boleh memenuhi ruang mizan timbangan kita yang tak wajib tu, apatah kalau amalan-amalan yang wajib. Tentunya ganjaran lebih besar daripada amalan yang sunnah. Dua perkataan yang tersebutkan tadi, khafifatani, dua perkataan itu akan bernilai di sisi kita kalau solat. Kalau itu kita buat, kita berzikir, kita bertahmid dan bertasbih, kalau tak solat, semua untuk Allah Ta'ala tak akan bagi pahala. Pahala dengan tegakkan solat. Tasbih boleh pahala dengan solat. Takbir boleh pahala dengan solat. Tahmid boleh pahala dengan solat. Tanpa solat, semua tidak akan dapat pahala. Walaupun kita banyak amalan lain, sunat yang kita buat. So maknanya solat tu tiang agama. Betul kata betul tadi. As-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama, Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat, dia dirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah robohkan agama. Amaran lagi Nabi memberi amaran, ma tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggalkan solat dengan sengaja, maka dia akan jadi kafir. Ni dia punya pemisah. Pemisah antara muslim mukmin dengan kafir ialah as-salat. Orang yang tegakkan solat dia mukmin, orang yang meninggalkan sengaja dia kafir, walaupun dia disebabkan dengan nama orang tu orang Islam. Disebab Islam, nama Islam, tapi dia tak beriman kepada Allah. Sebab dia meninggalkan solat. Sebab solat dia evident, bukti yang jelas kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memungkinkan kita dapat pahala daripada Allah, daripada amalan-amalan kita. Wallahu a'lam. Boleh Haji? Mudah-mudahan terjawablah soalan tu. Yang kedua tu saya kata wallahu a'lam. Jadi soalan yang Nabi sebut hadis tu hari 4 soalan, dan soalan-soalan lain lah marabuka yang lain tu wallahu a'lam. Mungkin ada kaitan dengan soalan-soalan tu. Sebab Islam ini merupakan satu agama yang Allah Ta'ala turunkan untuk kita. Apa sahaja ada kaitan dengan dia, maka dia merupakan agenda untuk menegakkan agama. Jadi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.